Okey, sebelum kita mulakan kelas, sebentar tu cikgu nak terangkan sikitlah tentang peralatan yang cikgu guna ni. Cikgu percaya semua daripada kamu cikgu dah bagi kamu pegang alat komponen ni, jadi tak benda komponen ni tak asing bagi kamu lah. Controller, papan controller yang cikgu guna adalah Arduino Uno. Dan wire jumper, breadboard. Cikgu percaya kamu semua semua orang dah berjaya pegang itu kan sebelum cuti. Allah izin PKP, jadi cikgu tak sempat nak buat semua tutorial bersama kamu. Dan cikgu harap cuti yang panjang ni, cuti yang panjang ni orang dah. Dan kita tidak tahu sampai bila cuti ni. Jadi cikgu harap pembelajaran itu terus berjalan. Pembelajaran terus berjalan walaupun apa pun berlaku. Jadi untuk RBT, apa peralatan yang cikgu guna, cikgu cari juga di internet dekat Shopee lah biasa. Kamu kalau bagi kamu mak ayah yang mampu, jangan paksa mak ayah, tanya mampu atau tidak. Kalau mak ayah kata biar dulu. Tapi kalau mak ayah kata boleh, kamu minta lah. Apa yang perlu adalah untuk RBT praktikal. Cikgu lebih pada tekankan teori dan praktikal sekali. Jadi untuk praktikal, kamu tengok di sini cikgu akan guna controller. Controller ni kalau di internet memang banyak jenis controller. Controller ni ada dalam 5-6 jenis. Jadi yang cikgu guna adalah Arduino Uno. Jadi kamu cari je Arduino Uno kit ni atas ni. Arduino Uno kit ni adalah set dia lah, basic kit. Jadi harga dia lebih kurang 35 hingga 43 ringgit. Jadi dalam 50 ringgit boleh dapat dah satu set kit Arduino, di mana dalam ni dia bagi controller. Yang penting controller, resistor semua ada, LED dan wire jumper. Jadi set ni cikgu galakkan lah, sebab cikgu tak tahu sampai bila kita cuti. Jadi cikgu sangat galakkan kamu memiliki set ni, sebab dalam cikgu punya video tutorial, cikgu harap kamu semua follow tutorial cikgu. Pada sesi tutorial cikgu di YouTube, cikgu telah menyusun. Kalau tengok di sini, pergi pada playlist. Cikgu mulakan daripada sistem asas elektrik, tutorial asas elektrik. Ada lebih kurang 6 tutorial setakat ini. Seterusnya cikgu terus pada projek asas elektronik. Kamu boleh buat, ada lebih kurang 7 video. Seterusnya mekatronik. Yang cikgu buat dengan kamu sebelum ni adalah elektronik. Jadi cikgu tak sempat nak teruskan sebab kelas kita sangat terhad, kelas kamu dengan cikgu. Jadi nanti kalau done, cikgu harap semua orang adalah kita boleh buat dah, belajar secara online. Sebab kamu dah ada basic dah memegang elektronik ni. Jadi kita akan buat tutorial bagaimana nak membina projek-projek mekatronik. Untuk hari ni cikgu akan terangkan sikit je asas dia untuk berkenaan dengan projek elektrik. Mana elektrik? Ni asas letak elektrik. Di mana kalau dia tengok di sini, ada 6. Ni satu lagi ni, yang ke-6 ni tengah dalam proses download, upload. Nanti cikgu akan terangkan. Sementara tu seperti mana yang cikgu habaq sebelum ni lah. Faham cikgu harap kawan-kawan kita yang lain pun tengoklah. Kadang-kadang nak tanya juga, berapa harga? Mahal ke? Tak, lebih kurang harga ni lah. Kalau kita beli satu-satu tu, kalau beli controller saja murah lah, dalam RM20. Lepas tu beli komponen. Jadi takut kamu tak tahu, beli yang kit tu mudah. Ada pelajar putera dah beli yang kit. Dia kata RM70. Cikgu rasa yang ni dah. Dia beli. Harga dia kalau RM70 ni sama mahal dengan kalkulator saintifik kamu. Kalau kalkulator saintifik harga dalam 60-70, maka bersamaan dengan satu kit Arduino. Jadi cikgu galakkan kamu, kalau ada satu yang basic ni pun cukup dah untuk tutorial cikgu. Seterusnya di sini dalam channel cikgu ni, kamu video kamu yang tutorial itu cikgu dah upload, cuma cikgu dah unlisted. Maksudnya yang mana ada link je yang boleh buka.
Jadi cikgu dah masukkan link untuk tutorial kamu tu dalam grup WhatsApp kamu dan Google Classroom lah. Jadi bolehlah untuk rujukan kamu nak tengok apa yang kamu buat. Dan untuk pelajar putera memang cikgu umumkan lah untuk mereka. Jadi kamu boleh tengoklah apa yang pelajar putera buat. Okey, banyak lah kalau pelajar putera ni sampai sistem lampu meteor lah kalau kamu tengok tutorial yang ke-7. Jadi mereka dah buat sehingga tutorial yang ke-7. Kalau tengok di sini tutorial ke-8 mereka last hari tu tengah buat tutorial yang ke-7 tak dah habis. Tutorial yang ke-7 tak dah habis, cuti PKP. Jadi mereka dah buat lah tutorial yang ke-6 ni dan dah menjadi. Jadi kamu boleh tengok dalam ni ada mana? Okey, tutorial. Okey, ni P03 projek lampu meteor 3 Bubaidah. 3 Osman pun sempat juga buat, kita tak sempat dah ni. Okey, jadi kamu boleh lihat apa yang ada di sini. Tapi untuk video kelas kamu cikgu unlisted kan, tak ada dalam ni. Okey, seterusnya okey, jadi komponen yang kamu tengok ni, yang cikgu bagi kamu pegang itu, kalau sebaiknya kamu ada sendiri lah. Jadi waktu cuti, waktu ni kamu boleh buat. Tutorial cikgu ada banyak tutorial tu, kamu boleh buat satu-satu. Jadi masa kamu lebih terisi lah. Kalau belajar putera tu dia suka main game, daripada main game lebih baik dia main komponen ni lah untuk membina dia punya kreativiti, dia punya minda dah, latihan minda dah macam Lego lah. Kamu cantum-cantum dan menghasilkan satu projek yang menarik. Okey, di sini cikgu nak terangkan sikit tentang asas elektrik. Kalau tengok, okey, sistem asas elektrik ni dia ada 3 level. Okey, kalau dalam RBT ni, kalau atas liter ni dia ada 3 level. Level pertama adalah level elektrik, membangunkan liter elektrik. Level yang kedua, kamu membangunkan liter elektronik. Yang kamu buat dengan cikgu dalam kelas tu adalah level yang kedua. Seterusnya level yang ketiga adalah level mekatronik. Okey, level mekatronik ni adalah level yang ketiga, di mana kita gabungkan keempat-empat elemen, iaitu elemen elektrik, elemen elektronik dan elemen pengatur caraan, dan yang keempat adalah elemen mekanikal. Jadi kita gabungkan keempat-empat elemen tersebut menghasilkan satu projek mekatronik. Jadi orang izin tahun ni banyak cabaran. Sepatutnya cikgu sempatlah, insya-Allah kalau itu Allah izin telah berlaku PKP, jadi cikgu tak sempat nak ajar kamu secara detail praktikal tersebut. Namun cikgu sempat juga 2 kali kelas dengan kamu membuat tutorial praktikal asas liter elektronik lah, di mana di situ ada elemen elektrik dengan pengatur caraan. Jadi dia jadi elektronik. Kalau elektrik, asas liter elektrik, dia tidak melibatkan pengatur caraan. Dia hanya melibatkan, kalau tengok di sini, dia hanya melibatkan liter, wire, LED kan, dan bateri. Jadi controller ni tak terlibat lah dalam liter elektrik. Controller ni kalau kita nak guna pun, kita guna untuk sumber kuasa je. Kita tak membuat pengatur caraan macam mana cikgu guna kat kamu. Cikgu buka website Tinkercad tu. Okey, cikgu percaya semua orang dah biasa menggunakan website ni. Okey, kamu pergi pada Google, yang cikgu sebut itu, pergi pada Google, tulis tinkercad.com, kamu masuk dan kamu sign in guna Gmail kamu, dan kamu akan diberi wall macam ni lah, profile kamu sendiri. Jadi kalau dekat rumah tak ada masalah. Kamu boleh buka telefon, boleh buka. Okey, melalui telefon pun boleh buka. Tapi kamu check dulu lah. Kalau telefon, kalau paling elok telefon, kamu try dulu. Okey, seterusnya kamu tengok dulu hari ni cikgu terangkan macam mana kita nak bangunkan asas liter elektrik yang basic tu. Okey, website ni kamu dah biasa dah, cikgu percaya kita dah buat dalam makmal komputer bersama. Okey, seterusnya
Okey, apa yang kita nak adalah kamu keluarkan. Okey, kamu tengok dia cikgu buat. Okey, lepas ni kamu boleh buat sendiri. Keluarkan breadboard. Okey, ni papan breadboard kita. Okey, yang kedua, dalam litar elektrik kita tak menggunakan controller, kita gunakan bateri. Okey, ini adalah bateri yang cikgu guna. Jadi bateri ni, okey, dia ada banyak jenis kat dalam ni. Okey, dalam ni dia ada 3 jenis bateri. Jadi kita boleh guna mana-mana bateri yang kita nak untuk simulasi ni. Jadi bateri untuk bateri kecil ni, bateri segi 4 ni, kita boleh adjust dia. Kalau tengok kita cikgu terangkan ini. Yang ni kita boleh adjustkan dia. Okey, okey, kamu boleh adjust dia. Kamu nak bateri ni berapa biji? 2 biji, 3 biji dan 4 biji. Jadi kita boleh pilih. Tapi cikgu dalam tutorial cikgu guna bateri 9 volt lah, 9 volt segi 4. Bateri ni kalau di pasaran harga dia agak mahal juga. Jadi cikgu tak galakkan lah guna bateri ni, mahal. Harga dia cikgu beli dekat RM11 satu bateri. Jadi harga dia expensive lah. Jadi kalau beli kat Shopee tu mungkin boleh murah. Jadi untuk tutorial cikgu boleh tunjuk lah macam mana sistem litar elektrik tu berfungsi. Okey, yang kedua di sini cikgu akan guna LED. Kalau kamu tengok di YouTube, okey, kebanyakan guru-guru menggunakan lampu mentol, lampu mentol jadi cikgu akan guna LED. Sebab apa? Kenapa cikgu guna LED? Sebab elektrik, sistem asas elektrik cikgu berkait dengan sistem elektronik. Jadi dalam elektronik cikgu menggunakan LED, dan dalam mekatronik pun cikgu guna LED. Jadi cikgu perlu basic daripada asas elektrik tu, kamu mesti guna LED. Jadi kalau kamu guna mentol daripada peringkat asas elektrik, nak naik elektronik, kamu kena belajar balik macam mana nak bina konsep LED tersebut. Jadi kalau dah basic kamu dah belajar LED, jadi untuk naik elektronik mudah, simple lah, dah faham dah konsep. Okey, kalau tengok di sini cikgu akan guna beberapa LED. Okey, yang ni kamu boleh bina berapa LED yang kamu suka. Contohnya cikgu kata cikgu guna contoh 3 ataupun 4 LED ya. Cikgu guna. Okey, kamu bina 3 atau 4. Jadi untuk kamu sendiri kamu boleh lebih kreatif lah. Sebab tu RBT ni dia menarik sebab idea dia tu sentiasa hidup. Mungkin cikgu tunjuk 4 LED, kamu nak buat sampai 10 LED. Ada yang nak buat 6 LED, ada yang buat 3, nak try 3, ada yang nak try 2. Jadi bergantung pada kamu. Yang penting konsep asas kamu ni kamu faham. Okey, pada LED yang kamu dah guna itu, kamu perasan dia ada satu kaki panjang dan satu kaki pendek. Di mana kaki panjang ni adalah bengkok pada litar ni. Okey, ni kaki panjang dia adalah positif, mana kaki pendek dia adalah negatif. Okey, pada litar yang kita bina dalam kelas itu, cikgu suruh kamu sambungkan yang kaki negatif sambung dengan line negatif. Okey, manakala kaki positif sambung dengan line positif. Okey, litar sebab dia kenapa kaki positif dia sambung pada line positif, tidak sambung pada controller? Sebab kita sekarang tidak melibatkan controller. Jadi kita tak melibatkan papan controller ni. Okey, ni cikgu tarik. Okey, kalau dalam yang kelas yang cikgu ajar kamu tu dah level yang kedua. Level kedua dia melibatkan controller, di mana setiap positif ni dia akan sambung pada setiap line digital in ni. Jadi untuk kali ni cikgu tak cerita, kita tak buat untuk asas elektronik. Hari ni cikgu nak terangkan asas elektrik. Okey, jadi elektrik dia kita perlu membina litar asas dah. Okey, di mana kaki kiri dia mesti negatif, kaki kanan mesti positif. Okey. Saya percaya kamu boleh buat itu, kita dah buat sama-sama kan. Kamu tengok je cikgu buat ini. Okey, seterusnya. Okey, dalam litar elektronik cikgu menggunakan berapa resistor itu. Kalau dalam elektronik, kalau kita guna 4 LED, maka 4 resistor yang kita guna. Tapi kalau 10 LED, 10 resistor.
cikgu bagi kamu kan. Jadi tapi dalam litar elektrik kita hanya perlu gunakan satu resistor saja. Kenapa? Sebab sumber tenaga litar ni, sumber kuasa yang memasuk ke litar ni datang daripada satu arus. Arus mana? Arus bateri satu je. Jadi arus tu satu aliran saja. Jadi kita sekat, kita tapis melalui satu aliran ya. Contohnya yang positif. Okey. Sebelum dia arus memasuki terminal positif, dia mesti melalui resistor. Maka okey, daripada positif ni, okey, kalau kamu tengok di sini, okey, sebelum dia masuk ke litar, dia mesti melalui resistor dulu. Resistor ni berfungsi sebagai tapis lah, menapis tekanan arus yang melalui litar ni. Kalau arus yang tinggi, dia akan lalu resistor ni, dia akan tapis, dia akan perlahankan arus tersebut, mengecilkan arus tersebut sebelum memasuki litar positif. Itu maksud dia. Jadi kita hanya perlukan guna satu saja resistor. Tapi kalau kita pakai elektronik, dia melalui banyak sumber-sumber kuasa ni. Jadi setiap ini arus dia kita mesti tapis. Maksudnya pin 13 pergi LED 1, pin 12 LED 2, pin 11 LED 3 dan seterusnya. Jadi setiap pin ni kita perlu tapis dengan resistor. Sebab tu cikgu letak kaki positif mari ke resistor, daripada resistor pergi kepada digital pin kan. Jadi dia arus tu datang daripada sumber yang berbeza-beza. Kalau kes dalam litar elektrik, dia hanya datang daripada satu sumber saja. Sebab tu kita letak satu resistor. Okey, seterusnya kalau kamu tengok, okey, arus memasuki melalui resistor dan akan pergi kepada setiap line positif LED. Dan arus tu akan mengalir, positif akan keluar jadi negatif. Okey, negatif dia akan terus mengalir negatif dan dia terus negatif LED, negatif bateri. Jadi kalau tengok dari segi simulasi dah, okey, apabila kita sambungkan bateri, maka LED ini akan menyala. Okey, jelas tak? Okey, seterusnya bagaimana kita nak mengawal arus ni? Okey, biasanya sesuatu litar elektrik kita akan memasang switch. Jadi kamu cuba switch. Kalau dalam kit yang kamu beli tu, kita offkan dulu. Okey, kalau dalam kit yang Cik galakkan beli tu ada switch push button dia bagi. Okey, kita letak push button. Okey, push button ni, okey, dia ada 4 kaki. Kamu cucuk, dia ada 4 kaki. Okey, di mana kaki salah satu kaki ni dia adalah positif dan salah satu ni adalah negatif. Positif ni biasa in, negatif ni adalah out. Arus in, arus masuk dan arus keluar. Jadi positif, okey, akan memasuki, okey, kamu boleh pilih mana-mana ni. Okey, memasuki kaki kanan sebelah bawah, kaki kanan push button. Okey, dia akan masuk kaki kanan push button dan dia akan lalu push button ni. Push button ni berfungsi sebagai menyekat arus lah. Kita tekan dia, arus terputus. Kita lepas dia, arus bersambung. Macam tu lah. Maksud arus melalui resistor dan seterusnya. Jadi kita tengok dari segi simulasi dah. Okey, kita tekan. Okey, sekarang lampu LED tidak menyala, betul? Lampu LED tidak menyala. Kita tekan. Okey, lampu LED menyala. Okey, jadi nanti kamu boleh main. Kamu buka website ni, kamu cuba main. Siapa yang ada komputer atau laptop, ada lebih baik lah kamu buka melalui laptop, komputer, kerana kamu boleh main pakai mouse kan. Okey, jadi maksudnya litar ni selamat lah. Sebab arus berlebihan telah dikawal oleh resistor. Resistor kita dah kawal lah. Okey, seterusnya. Okey, ada soalan yang tanya cikgu, kalau bateri tak ada, macam mana? Contohnya kamu beli ni, nampak? Okey, kamu beli yang Arduino beginner kit ni, dia bagi semua ni, tapi dia tak bagi bateri, betul tak? Jadi tak ada bateri tu, nak kena beli pula bateri. Tak payah beli. Kita pakaikan controller sebagai bateri. Bagaimana? Menggunakan controller sebagai bateri. Dia cakap nak minum ni. Okey, menggunakan controller sebagai bateri. Okey, kamu tengok di sini. Okey, pada controller yang cikgu bagi kamu guna itu, kalau kamu perasan, kita hanya menggunakan
Okey, digital pin daripada ground. Ground ni negatif. Digital pin kan 0 sampai 13. Kita dah guna ini ya. Okey, itu cikgu tak sempat nak terang kepada kamu. Di bawah ni dia ada beberapa point. Sebenarnya di sini kita boleh guna 5 volt point positif ni, 5 volt dengan 3.3 volt. Okey, 5 volt ni sebagai positif. Kita boleh ambil arus nak voltage berapa? Nak 5 volt ke ataupun nak 3.3 volt. Ground ni sebagai negatif. Okey, jadi kalau tengok di sini, bagaimana kalau kita tak ada bateri tapi tak nak guna controller? Okey, kamu tengoklah. Okey, pertama cikgu pusing tu controller ni. Okey, cikgu pusing. Bagi supaya apa? Supaya 5 volt ni berada di atas kan. Okey, kamu tengok cikgu. Okey, sekarang ni andai kata kita tak ada bateri. Andai kata tak ada bateri. Okey, apa bateri? Okey, jadi positif kita ambil sumber kuasa daripada 5 volt. 5 volt ni kita ambil. Kamu boleh ambil 5 volt ataupun 3.3 volt. Okey, cikgu ambil sumber kuasa daripada controller kita. Yang ni tidak melibatkan pengatur caraan. Kamu jangan bimbang, kita tak libatkan pengatur caraan. Tak perlukan kod pun di sini. Kita ambil sumber kuasa direct daripada controller. Okey, jadi positif. Okey, negatif nak ambil daripada mana? Daripada ground. Ground kita boleh pilih. Negatif daripada controller ni ada 3 pin. 2 di atas ni, 2 pada point ni, dan 1 di sini. Kamu boleh pilih lah nak ambil ground di sini boleh, sini boleh, sini boleh. Jadi mana-mana boleh. Jadi kita ambil contohnya ground ni adalah negatif. Okey, negatif saya letak warna hitam Okey, kita tengok bagaimana. Okey, kita tengok simulasi dah. Oh, silap. Okey, silap. Sebab apa ni? Sebab tak ada resistor. Kalau kita sambung terus pada board ni, terbakar terus habis LED ni akan terbakar. Yang ni penting kita buat simulasi dulu. Okey, sebelum kita buat litar yang sebenar, pentingnya simulasi sebab ini. Sebab kalau kita punya kesilapan kita sambung pada litar, kita boleh tengok terus apa yang silap. Tapi kalau kamu sambung terus pada litar sebenar, cucuk terus positif di sini, tiba-tiba nyala sat, terbakar terus. Kenapa LED saya terbakar cikgu? Sebab kamu lupa nak tapih arus ni. Maka kamu perlu sebelum memasuki litar mesti melalui resistor. Okey, di sini kita letak switch. Okey, kita letak switch, kita masuk melalui switch. Okey, positif, merah. Okey, negatif. Tak susun ni sikit. Okey, kita tengok dari segi ni baru betul. Arus masuk melalui push button dulu, dan lalu push button, dan dia keluar mesti melalui resistor sebagai penapis. Kita tengok. Okey, kita start simulasi. Okey, nampak LED menyala dengan elok kan? Okey, jadi di sini apa yang cikgu nak terangkan bahawa sekiranya kita tidak ada lampu, tidak ada bateri pada litar, kita boleh gunakan controller. Okey, kita boleh guna controller. Jadi apa yang cikgu nak beritahu sini, kalau kamu beli kit yang pertama ni, kita boleh bina asas litar elektrik, kita boleh bina asas litar elektronik, dan yang ketiga kita boleh bina asas litar mekatronik. Jadi untuk kit ni pun kita boleh bina 3 kit berdasarkan tutorial cikgu. Jadi setelah berjaya, kita cuba buat penyambungan pada litar. Tak apa, nanti hari ni kamu tengok apa yang cikgu buat. Nanti InsyaAllah kalau ke depan ada rezeki, kamu carilah. Okey, kalau kamu tengok di sini, okey, cikgu cuba buat penyambungan. Okey, pertama kamu ambil LED. Kamu boleh ada sendiri koleksi kamu. Okey, pastikan kaki kanan mesti berada di sebelah kaki panjang sebelah kanan. Okey, itu yang pertama. Sebab banyak kesilapan berlaku apabila kamu silap cucuk. Kamu pergi cucuk kaki positif sebelah kiri, salah. Kamu mesti cucuk kaki positif sebelah kanan lah. Okey, seterusnya setelah kamu cucuk, okey,
setiap LED ni mesti setiap LED ni, okey, wire dia mesti lah, kaki kiri mesti bersambung sebelah kaki kiri mesti negatif, sambung pada line negatif di bawah, manakala kaki kanan mesti bersambung pada line positif. Okey, kamu ikut saja apa yang kita draw dalam simulasi tadi. Okey, kita sambung. Nanti kalau kamu ada kit ni, kamu tak main benda lain lah. Duduk kat rumah, awak PKP ni, duduk kat rumah, buat benda ni ya. Fokus je awak benda ni. Jadi yang penting kamu cuba mahirkan lah. Nanti kalau kamu masuk universiti nanti, benda ni lah yang kamu belajar. Sebab tu lah ni sistem pendidikan lah ni dia jauh ke depan lah. Kamu dah belajar advance dah. Kamu tak belajar basic lah. Kamu mula belajar benda apa benda yang abang-abang kamu, kakak-kakak kamu belajar kat universiti, kamu mula belajar lah dari segi basic. Mekatronik tu adalah bidang yang sangat penting lah. Kebanyakan universiti memang ada bidang tu. Jadi kalau kamu ada basic dekat sekolah, kamu boleh sambung saja di peringkat universiti. Okay, sambungkan saja resistor. Okey, nampak tak? Kamu boleh zoomkan lah cikgu punya ni. Zoomkan cikgu punya video tu. Kamu boleh buka telefon pun boleh zoom juga. Okey, seterusnya kamu pasangkan push button. Cikgu ada push button di situ. Okey, dia ada 4 kaki. Kamu cucuk saja mengiring, silang. Okey, seterusnya, kalau tengok ni, cikgu test dulu pakai bateri. Cikgu test pakai bateri tu, baru kita test pakai controller. Okey, positif masuk. Sini jangan silap lah. Jangan silap cucuk pula, nanti terbakar bateri kita. Okey, terusnya kamu sambungkan wire. Dan kita tengok. Okey, sebiji lampu tak nyala kan. Punca dia apa? Cikgu tukar bateri. Kemungkinan LED cikgu ni terbakar. Okey, kalau sebab tu kita kena jaga betul-betul LED kita. Jaga supaya apa? Supaya tak tersilap. Silap sekali terbakar. Jadi cek dulu. Okey. Jadi LED ni, dua LED ni dah terbakar. Jadi tu je kita nak kesan. Jadi kita tengok ni. Okey, lita dari segi asas lita elektrik tu dah berjaya. Bagaimana kita nak nyalakan LED? Macam ni lah. Jadi andai kata yang cikgu kata tadi, cikgu, kit tu tak dibekalkan bateri, maka kita cabut saja. Bagaimana kita nak gunakan controller sebagai bateri? Okey, kalau tengok di sini, okey, kamu ambil saja 5 volt. Okey, cucuk saja 5 volt pada pin 5 volt. Cucuk pada positif in. Positif in dan ground sebagai negatif. Okey, seterusnya kamu sambungkan saja. Iaitu biasanya kalau beli kit Arduino ni, dia akan bagi sekali dengan kabel. Okey, kabel ni dibekalkan bersama-sama untuk kamu punya ni lah. Okey, jadi kamu cucuk saja pada controller kamu ni. Wire biru kan, cikgu cucuk itu. Okey, kamu cucuk saja dan sambungkan pada komputer. Okay, kalau cikgu di sini, cikgu beli ada satu lagi kabel untuk USB. Tengok ni kabel USB. Dia punya ink dia terus pada pin yang hitam ni. Okey, cucuk saja di sini.
Okey. Lepas tu sambung kepada komputer kita lah. Sebab tu yang ni lebih jimat lah. Sebab dia tak menggunakan bateri, dia guna elektrik. Okey, pastikan menyala. Jadi kita nak test lama pun tak apa. Selagi mana ada arus elektrik, komputer kita on, selagi itulah kita boleh start. Kucing cikgu kaca. Okey. Okey, kalau kau tekan nyala. Kalau lepas padan. Okey, jadi kita dah berjaya menggunakan papan microcontroller sebagai bateri kita. Jadi controller ni kita tak guna tak membuat pengaturcaraan. Apabila kita buat saja pengaturcaraan pada controller kita, maka dia tidak dipanggil sebagai litar elektrik, dia dipanggil sebagai litar elektronik. Sebab syarat pada litar elektronik mesti ada pengaturcaraan. Okey, jadi selagi pada litar itu tidak ada pengaturcaraan, dia masih lagi dan di bawah kategori litar elektrik. Okey, jadi ini adalah litar elektrik. Walaupun di sini nampak macam ada controller kan. Sebab controller sebagai pembekal arus saja. Jadi kita tak buat kod apa-apa kod. Jadi nanti kamu cuba kat rumah. Okey, sambil coding tu main benda ni, cuba. Okey, jadi kalau kamu tengok di situ, okey, nanti bagi tahu kawan-kawan yang lain, join kelas cikgu supaya tengok. Okey, hari ni cikgu ajar basic je dulu, basic elektrik. Nanti cikgu akan bagilah beberapa lagi tutorial yang basic yang kamu boleh buat di rumah. Bagi yang baru join tu, nanti jangan lupalah, cikgu sangat galakkan lah. Cikgu galakkan tapi tak paksa. Kalau kamu tengok, kalau yang tak ada litar ni, yang tidak ada, yang belum ada, kamu boleh buka website Tinkercad. Okey, kamu cuba bangunkan secara simulasi, secara litar di dalam komputer. Okey, dia pun sama aja. Kamu buat dalam ni, dan lebih pada soft skill kamu. Macam mana kamu nak sambungkan litar, nak sambungkan LED, itu soft skill. Tapi bila kita buat di atas litar sebenar, ni dah jadi hard skill lah. Kamu sambungkan secara sebenar. Kalau di dalam ni, kalau kita kalau kita tersilap, contohnya tadi, okey, kalau macam ni kan, kita sambung, okey, kadang-kadang kita tersilap. Kamu pergi sambung terus pada poin positif ni, maka bila kita simulasi, bila kita tekan, kenapa nyala macam ni tu? Maksudnya ini lampu ni dia dah menerima arus melebihi hak yang dia mampu tanggung. Maksudnya kalau lampu ni, dia punya dalam tu dia ada satu kita panggil diod pemancar cahaya ni. Apabila dia menerima lebih arus, menyebabkan diod tersebut terputih. Dalam tu terputih terus, cayak terus ya. Maksudnya cayak tu, bila dia cayak dia putih maksudnya jadi macam LED cikgu tadi. LED yang dua tadi, kamu perasan ni, dua LED hijau cikgu ni telah terpadam. Maksudnya dia punya litar di dalam dia tu dah terputih. Okey, dah terputih. Jadi kalau dia masuk sekali dengan cikgu punya ni, cikgu tak tahu lah yang mana yang putih, yang mana tak putih. Kalau dia termasuk dah dalam ni, jadi macam mana nak tahu adalah cikgu kena test satu-satu balik LED cikgu ni terputih, yang dia mana terbakar Jadi pentingnya kita kena ada simulasi dulu sebelum kita membuat atas litar sebenar. Mesti ada simulasi dulu supaya kita tahu. Kalau litar kita sambung terus secara litar sebenar macam ni, maka rosaklah LED kita. Contoh kamu beli ni, dibekalkan contohnya di sini 5, 10, 15 15 LED. Kamu pergi test saja, kamu buat 4 LED, kamu semua terbakar habis. Jadi kamu dah hilang dah 4 LED tersebut. Jadi sebab tu kita perlu pada simulasi supaya kita tahu kesilapan kita tu kita tak ulang pada litar sebenar. Jadi ada apa-apa soalan nak tanya cikgu sebelum apa-apa? Boleh onkan mikrofon, tanya dulu. Kalau nak tanya apa-apa dulu, boleh tanya. Okey, untuk saat kita tengok macam ada komen.
nampak lah tak ni. Okey. Alia, Alia. Oh, okey. Okey, ingat kau ohm tu adalah arus. Takut dia tanya 4 LED ohm dia berapa? Ni ohm dah. Kita kena tahu lah ohm bagi liter. Ohm yang cikgu guna ni adalah 1 kilo ohm tu maksudnya 1000 ohm lah. Jadi kamu kena tahulah unit tu. Kalau kilo dalam unit matematik bersamaan dengan 1000. Jadi 1000 apa? Kalau 1 kilometer, kilo tu maksudnya 1000 meter. Kalau 1 kilogram, kilo tu maksudnya apa? Gram, 1000 gram. Kalau unit elektronik ni, resistor unit dia adalah ohm, OHM. Jadi kalau tengok di sini, okey, kita tengok di sini. Di sini dia ada ohm, kilo ohm. Yang ada kecil lagi pada ohm ada. Yang ada besar lagi. Apa million. Kalau kilo ni 1000 kan, ni juta. Jadi kamu tahu lah, kita guna kilo ohm dengan ohm saja. Jadi takat tu saja kelas kita, simpan saja untuk hari ini. Kita akan jumpa pada next kelas. Kita tengok. Okey, alhamdulillah ada juga hari ni. Jadi kalau ada apa-apa boleh tanya cikgu. Ada soalan tak? Sementara. Okey, sementara tu, okey, untuk dari segi nota, okey, untuk nota okey, ada kamu tanya cikgu nota macam mana? Nota sekarang ni untuk zaman kamu sangat mudah lah nota. Kamu boleh buka apa tutorial cikgu, mana-mana tutorial cikgu. Okey, contohnya kamu buka tutorial cikgu asas litar elektrik. Contohnya asas litar elektrik utama kan. Okey, kalau tengok pada bawah ni, okey. Okey, tengok pada show more ni. Okey, di dalam ni ada nota-nota cikgu-cikgu daripada buku teks kita lah. Jadi di sini kamu boleh tengok kalau kamu nak ulang kaji tingkatan 1, kamu tekan yang playlist tingkatan 1. Kalau nak ulang kaji tingkatan 2, tekan yang tingkatan 2. Nak ulang kaji yang tingkatan 3, tekan saja yang tingkatan 3. Contohnya kamu kata okey, nak buka ini. Okey, jadi di sini guru-guru pakar daripada seluruh Malaysia dia dah terangkan kepada kamu apa itu reka bentuk mekatronik, apa itu dari segi apa-apa semua yang ada dalam buku teks kamu, ulang kaji apa semua ada dalam ni. Jadi kamu boleh masa-masa ke lapangan kamu buka lah yang mana-mana yang kamu rasa kamu nak ulang kaji. Zaman kamu ni sangat mudah lah, di mana zaman teknologi maklumat kamu ni. Jadi semuanya di hujung jari. Cuma cikgu tekankan pada kamu untuk tutorial cikgu tekankan kepada lebih pada praktikal. Kalau di sini cikgu menyatakan maksud apa itu mekatronik, apa itu elektrik, apa itu elektronik. Cikgu terangkan dalam cikgu dah terangkan secara detail dalam slide. Okey, cuma bahagian cikgu fokus pada lebih pada praktikal. Okey, apa itu mekatronik? Okey, secara praktikal. Okey, kita buat secara praktikal. Apa itu elektrik? Dan kita bangunkan litar elektrik secara praktikal. Bagaimana nak bangunkan litar elektrik? Apa dia punya cabaran dia? Bagaimana nak susun resistor, lampu dia macam mana, LED dia? Itu cikgu terangkan dalam litar cikgu. Jadi ada apa-apa soalan? Okey, untuk kelas RBT yang pertama cikgu pada kali ini, takat tu saja yang cikgu boleh terangkan. Dan cikgu harap kawan-kawan kita yang lain boleh join lah kelas cikgu. Dan yang tak dapat join, tak apa, kamu boleh rujuk balik video yang